Sekalian, bila kita lihat Al-Quran dalam surah Al-Isra, juzuk yang ke-15 pada ayat yang ke-23, kita baca dulu ayat tersebut, kemudian kita terjemahkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughannal indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ayat tersebut bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya, dan supaya berbuat kebajikan kepada ibu bapa kamu. Dan kalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ada dekat engkau sampai kepada umur yang sangat tua, ya, salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, yakni ibu ayah kamu, sampai kepada umur kibar tu usia agak tua, agak lanjut, ya, maka janganlah engkau menyatakan atau berkata kepadanya perkataan perkataan ces dan seumpamanya, dan janganlah engkau menggertak keduanya, ya, janganlah engkau memperlekeh, memperhina kedua-duanya, bahkan hendaklah engkau mengungkapkan kalimah perkataan yang baik, yang beradab, lagi bersopan. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, apa pahaman kita tentang ayat tersebut? Ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita ada dua perkara. Dua perkara ni ada tak kita beramal dalam kehidupan seharian ketika berada di permukaan bumi ini? Baik. Yang pertama, perintah daripada Allah, perintah secara mutlak. Kerana Allah gunakan kalimah wa qadha rabbuka. Kalimah qadha tu diambil daripada qadin. Apa maksud qadin? Qadi. Kita kalau dalam bahasa Melayu, qadi ini sesuatu yang berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga. Kita namakan, kita istilahkan dia qadi. Sahabat kita berantakan rumah tangga, ya, jadi huru-hara, lalu mengadu kat kawan kita, sahabat kita pun menganjurkan, mengesyorkan, pergilah jumpa qadi, ya. Kita pemahaman orang Melayu, qadi ini yang berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga. Contoh, hal berkahwin, nikah, bercerai, rujuk, kemudian porak-poranda, suami ke isteri, isteri ke suami. Itu pemahaman orang Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, qadi ini dia seumpama mufti, ya. Dalam bahasa Arab, qadi ini yang menghukum secara putus. Kalau qadi kata maaf, hukumnya begini, maka tak ada siapa lagi boleh menyanggahi keputusan si qadi, si penghukum. Nah, kita nak memahamkan kalimah wa qadha rabbuk, Tuhanmu telah menghukum, telah memutuskan secara mutlak, tak ada siapa boleh menyanggahi. Apa yang diputuskan oleh Allah, yang dihukumkan oleh Allah, alla ta'budu illa iyyahu, kamu tidak boleh menyembah. Kamu tu siapa? Manusia, tidak boleh beribadah, menghambakan diri, tidak boleh mentaati hukum hakam, peraturan kehidupan kamu di permukaan bumi ini, melainkan hanya kepada dia, illa iyyahu, kepada dia. Artinya kalau you nak ibadah ke Allah, nak hambakan diri kepada dia, nak berdoa pun pada dia, apatah lagi bertawakal, last sekali juga kepada dia, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dalam ayat yang lain. Berserah dirilah kamu kepada wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, Allah tak sebut Allah, kerana Allah itu al-hayy la yamut, hidup terus menerus, tak berakhir,
berserah diri olehmu kepada Allah. Alal hayyi, kalimah ala itu di atas. Allah perintah kat kita, kamu kena berserah diri kepadaku yang aku ni sifat al-hayy la yamut, hidup terus menerus, tak berawal tak berakhir. La yamut, tak akan berakhir, tak akan mati. Nah, setelah kita diperintahkan agar beribadah segala-galanya kepada Dia, maka arahan Allah yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada ibu bapa kamu hendaklah berbuat baik. Perkataan ba, wabil, ba itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, ba ma'iyah. Faham ba ma'iyah? Bersamaan, beserta. Kesampingan, maksudnya di samping kamu beribadah hanya kepada Allah, di samping itu berserta dengan kamu ibadah dengan Allah, minta kat Dia, Allah memerintahkan dalam masa yang sama berbuat baik kepada ibu ayah kamu. Faham? Berbuat baik kepada ibu ayah maksudnya perkataan kena baik, dari sudut kelakuan, perbuatan beradab, bersopan. Itu perintah Allah yang kedua. Kemudian dalam ayat yang lain diperkuatkan lagi, surah Al-Ankabut juzuk yang ke-20 pada ayat yang ke-8, Allah sebut begini, wa wassainal insana biwalidayhi husna, kami telah mewasiatkan kepada manusia biwalidai, dengan ibu ayah. Kamu dengan ibu ayah ni maksudnya hidup seolah-olah hidup kamu hidup mak ayah. Maksudnya biwalid, dengan ibu ayah, husna, berbuat baik. Mula-mula Allah gunakan kalimah wa wassainal insana, kami berwasiat, kami telah berpesan. Wasiat itu kalimah yang sangat kuat, perkataan yang perlu diambil perhatian secara serius. Contoh, mak kita, ayah kita katalah mereka nak meninggal, ayah kita nak meninggal, nak mai sini nak along angah, mai sini abah nak pesan, ayah nak wasiat. Kalimah wasiat, dengar baik-baik ni, abah nak wasiat, harta ayah ni ada 100,000, adik-beradik kamu ada 5 orang perempuan laki, abah wasiat bagi sama rata 20,000 seorang. Boleh tak? Walaupun dari segi hukum faraid anak laki lebih pada anak perempuan, betul? Tapi kalau ayah dia kata begitu, abah ada 100,000, anak 5 orang, 2 perempuan, 3 laki, abah wasiat pesan bagi sama rata, jangan nak iri hati, sama rata, yang bongsu kah, yang tua, kaya kah, miskin, sama rata. Boleh tak? Jawapannya boleh, walaupun asal hukum bukan menafikan hukum, bukan menidakkan hukum, bukan membelakangkan hukum, tidak, tapi sama-sama redha di antara adik-beradik. Jangan pula nanti si abang ni walhal nafsu, dia beralasan, abah memanglah wasiat, abah memang wasiat sama rata, tapi abang nak ikut hukum Allah. Wah, itu sebenarnya nafsu tu, bahasa nak lebih. Kita kena dahulukan hukum hakam Allah. Pasal hukum hakam Allah ni mesti didahulukan daripada siapa pun, termasuk ayah kita, mak kita. Itu sebenarnya cakap-cakap tu nafsu, pasal nak banyak, nak lebih. Tapi persoalannya, boleh tak sama rata? Jawapannya boleh, dengan syarat sama reda. Tak apa, kita bukan nak bahas sebab tu. Okey, kita nak memahamkan kalimah wasiat. Begitu juga Allah gunakan wa wasainal insana, kami telah memerintahkan, kami telah mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna, dengan ibu ayah, hidup kamu hendaklah bersamaan dengan hidupnya ibu ayah. Maksudnya apa? Kalau mak ayah kita sakit, kita macam sakit, kerana kalimah ba ma'iyah atau ma'iyah. Kita kalau mengaji ilmu nahwu saraf, kita mudah faham.
Kalau mak ayah kita gembira, tumpang gembira, walhalnya dapat nikmat mak ayah kita, bukan kita. Tapi tumpang seronok, ya Allah mak aku dapat nikmat, ya Allah abah aku, ya Allah lama dah merayu nak buat haji 3 tahun dah, tapi tahun ni terpilih, ayahku seronok, aku pun gembira, ya Allah seronoknya. Tengok, walhal yang pergi haji ayah dia, bukan dia. Maksudnya biwalidai husna, berbuat baik dari sudut tutur kata kamu, begitu juga dari sudut perbuatan. Faham? Nah, diperkuatkan lagi dalam surah Luqman juzuk yang ke-21 ayat 15. Ayat itu kan Allah berfirman, perhatikan baik-baik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ila akhiril ayah. Sekiranya, kata dia Allah, kedua ibu bapa kamu, ibu kamu kah atau ayah kamu, memerintahkan kamu agar kamu syirik kepada Allah sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, kamu jangan taat. Maksudnya kalau ayah kita suruh kita syirik, mak kita suruh kita syirik, sebesar-besar dosa, fala tuti'huma, jangan taat. Ibu kamu pun kamu jangan taat, ayah kamu pun kamu jangan taat. Tetapi dalam masa yang sama, kesinambungan ayat tu dia tak full stop di situ. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kepada kedua-duanya wasahibhuma, bersahabatlah. Allah gunakan kalimah wasahibhuma, bersahabatlah kepada kedua-duanya, fid dunya ma'rufa, dalam hal dunia, ma'rufa, perbuatan baik. Kita orang Melayu, maaf ya, orang Melayu, sahabat, ayat tadi wasahibhuma, sahabat, maksudnya macam kita dengan mak ayah kalau boleh bersahabat. Orang Melayu sahabat, rakan, kawan, teman, apa lagi teman? Boleh bantu saya? Taulan. Selalunya kalau taulan ni orang sebut rakan taulan. Betul. Sekali lagi ya, kita ulang. Sahabat, rakan taulan, kawan, teman, apa lagi? Ada guru bahasa Melayu. Apa lagi? Kenalan. Kenalan. Okey. Lebih kurang sama lah. Ada lagi tak? Saya pada 5 ni, kenalan yang kelima. Tetapi bahasa Arab, orang Melayu yang sebut 5 ni lebih kurang sama je, sebutan je lain-lain, sebutan je beza-beza, tapi sebenarnya mafhumnya lebih kurang sama je. Tetapi bahasa Arab dia lain. Bila sebut wasahibhuma, contoh macam Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar ni sahabat Rasulullah, bergembiranya Nabi, Abu Bakar tumpang gembira macam sebadan, kalimah sahabat. Bila berduka citanya Nabi ni, bila dihina, dicerca, dimaki hamun oleh kufar Quraisy Makkah, Nabi yang dihina, dikata ni, tapi Abu Bakar rasa macam sakit, ibarat kata sebadan. Nah, begitulah Allah memahamkan wasahibhuma, bersahabatlah kamu kepada kedua-duanya, yakni ibu dan ayah kamu, fid dunya ma'rufa, habis baik dah hal dunia. Masalah syirik itu aku yang hukum, kata dia Allah. Kamu kena sedar diri, jangan pula cekak pinggang. Abah suruh saya syirik, bah, Abah jangan nak libatkan saya dan neraka. Kalau Abah nak masuk, Abah saja sengsara. Astagfirullahalazim. Mak pun 2 kali 5 menyokong Abah. Mak kalau nak masuk, mak je sengsara, tak usah nak ajak saya. Astagfirullah. Boleh tak? Haram, berdosa besar, syirik. Katalah ibu ayah kita tetap berkeras berdegil, Allah yang hukum, bukan kita yang hukum. Kita tetap berbuat baik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat dalam kepelbagaian tafsir. Umpamanya kita rujuk dalam At-Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum. Kalau tak silap saya, beliau wafat tahun 2015. Dia ulama Damsyik, ya, ulama Syria, mengarang Tafsir Al-Munir 30 juz.
Dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu, ada dah. Baik. Surah Al-Ankabut juzuk yang ke-20 ayat yang ke-8 tadi, asbabun nuzul, sebab turun, bersempena dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Sahabat Nabi, dan dia ni merupakan pak saudara Nabi belah ibunya. Walaupun dari segi usia Sa'ad bin Abi Waqqas jauh lebih muda pada Nabi, Nabi lebih tua, tapi pangkat pak saudara belah ibunya. Dia masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun. Catatan sejarah. Lalu bila dia masuk Islam, maknya belum Islam. Lalu mak dia kata dekat anak ni, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, mak nak bagi tahu kat kamu nak. Mak dia cakap dekat Sa'ad, mak tak akan menjamah apa jenis makanan, mak akan tak ambil minuman sehingga engkau kembali kepada agama asalmu. Pasal dia tahu anak dia Islam. Lalu anak dia jawab, ya amahu, wahai bondaku, laukanat, kalaulah sekiranya, kata dia, anak dia kat ibunya, bila dah dengar ancaman ugutan ibunya, mak tak akan jamah sebarang makanan, mak tak akan ambil sebarang minuman sehingga kau kembali kepada ajaran datuk nenek moyangmu. Dia jawab, ya amahu, wahai bondaku, laukanan, sekiranya lak mi'atun nafs, ibu ada 100 nyawa, fa kharajat nafsan ma taraktu dini. Kita boleh merujuk hadis ni, riwayat Imam At-Tirmizi dihuraikan. Secara umumnya ada hadis yang menjelaskan kisah ini, asbabun nuzul ini berhubung kait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, tetapi Imam At-Tirmizi memperincikan lagi, menghuraikan dialog anak dia pada bondanya. Mak, kalau mak ada 100 nyawa, mak, andai kata Allah ambil satu persatu nyawa sehingga selesai 100 nyawa tu, ma taraktu dini, aku tak akan tinggalkan agamaku, agama yang telah ku anuti, agama yang benar, yakni agama Islam. Salah satu ayam 3 hari pengsan mak dia. Oh betul mak dia, bukan sekadar mengugut 3 hari tak makan, lembik. Lalu anak dia tetap berbuat baik pada bondanya, langsung bondanya akhirnya mengalah. Bermaksud kejahatan ibu dan ayah kita tidak memberi kesan kepada anaknya berbuat jahat, derhaka, kata-kata kasar, kesat, maki hamun, tak beradab, tidak. Anak-anak kena sedar diri. Kalau mak ayah dia menyeleweng daripada ajaran agama Allah, kewajiban anak-anak menegur dengan cara yang paling baik. Mak, jangan begini mak. Abah, ya Allah abah, semakin hari semakin lanjut usia, semakin mendekati dengan hari kematian, semakin beralih dunia ke hari akhirat, apalagi yang ada pada kita, ya Allah. Cukuplah bah, mak, jom kita. Kalau dimarahi oleh mak ayah kita, jangan nak mengajar. Abah dulu makan garam, nasib baik kita tak jawab, patutlah abah banyak darah tinggi pasal sebuah banyak makan garam. Abah jangan nak ajar ke abah lebih banyak makan garam daripada kamu. Nasib baik anak tak lagi angin abah dia. Patutlah abah kadang-kadang tua, marah satu macam, darah tinggi kan. Nah, kesinambungan ayat tadi, okey, kita stop bab tu dulu. Imma yablughanna indakal kibara, sekiranya, kata dia Allah, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya sampai kepada usia kibar, usia agak lanjut, tua. Kan bila dah tua mak ayah kita ni, pemikiran pun dah agak kurang ingat, dah nyanyuklah, kita katalah begitulah. Walaupun begitu, kita jangan gunakan bahasa yang kasar. Abah ni nyanyuk ke apa? Jangan, ya Allahu Akbar. Katalah contoh, kita ambil abah kita daripada kampung, dia dah duduk seorang, mak dah lama meninggal, contoh bawa ke bandar. Ayah kita style dia di kampung, kan kampung rumah tinggi, ada guri, ada yang macam apa namanya, yang penyebok itu kelapa, betul kan?
apa di tempurung kelapa, dia berjalan keluar ke mana dia nak pergi, tak berselipar. Style abah kita kampung, bawa ke bandar, dia buat perangai macam tu, keluar mana dia merayap jalan, masuk, langsung si anak yang perempuan dah cekap pinggang, abah, saya penat tu bah, menyapu sehari, dulu saya menyapu sehari 2 kali, ni hampir 20 kali bah, tak reti ke bah? Ya Allahu Akbar, jangan. Cuba gunakan bahasa yang abah, lepas ni bah kena ingat bah, keluar rumah kena pakai selipar. Pasalnya begini bah, abah keluar nanti kalau terpijak kaca, paku, siapa yang susah bah? Kan abah dah ada diabetes, kencing manis. Wah, nanti abah susah nak ke masjid, susah abah nak beramal beribadah. Masalah rumah kotor saya tak kisah sangat, tapi kesihatan abah yang susah, walaupun saya susah juga. Gitu. Okey bah, boleh. Besok dibuat lagi, nasihat lagi. Pasal ayat ni Allah sebab apa? Bila dah sampai kepada usia agak lanjut, dah tua salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, kebetulan Allah panjangkan umur, mak kita pun panjang umur, begitu juga ayah kita, fala taqul lahuma uffin, kamu jangan kata kepada kedua-duanya uff. Satu macam keluhan, kita macam keluhan tapi kita macam mencerca, merendah-rendah. Macam satu keluh, kalau sekadar Allahu Akbar, keluhan biasa itu biasa, ini keluhan macam kita cerca, macam kita nak memarahi, kita cepat. Bila ada perasaan itu, astagfirullahalazim, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Pasal marah ni, al-ghadabu minasyaitan wasyaitan khuliqa minan nar. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, bersumberkan daripada Muawiyah, walaupun hadisnya dhaif. Marah tu daripada syaitan, dan syaitan itu Allah jadikan ianya daripada syaitan. Jangan sampai syaitan menguasai diri kita. Nah, bahkan kata dia Allah, wala tanharhuma, jangan kamu kata cis, wala tanhar. Kemudian tepatnya Allah sebut wala tanharhuma, jangan kamu herdik kedua-duanya. Abah ni tak kerti bahas, jangan, ya Allahu Akbar, jangan herdik. Bahkan kata dia Allah, kalau nak bercakap, wa qul lahuma qaulan karima, katalah kepada kedua-duanya perkataan yang baik. Bermaksud jangan sampai perkataan kita tinggi, mengangkat suara. Kalau abah kita ni dia dah flow, bius, dia punya Swiss dia dah flow, tak dengar, jangan pula menjerit, dekat-dekat lah kat telinga abah. Pasal kalau cakap kuat nanti orang anggap apa hal dia ni angkat suara dekat abah dia. Abah aku ni pekak badak, kalau pekak badak jauh-jauh dengar, tak tahulah pekak apa tu yang aku cakap kuat, jadi nampak macam marah aja, cakaplah dekat-dekat. Jangan pula dekat tu dia abah. Mungkin abah dia pun mentang-mentang lah abah ni telinga tak berapa dengar dijerit, dengar pula. Gitu kan. Okey, wa qul lahuma qaulan karima, katalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik. Timbul pertanyaan, saya sering ditanya, Ustaz, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi semua cerita tentang ibu ayah kita kena berbuat baik. Timbul pertanyaan satu je Ustaz, bagaimana dengan mak mertua dengan pak mertua? Quran tak ada sebut, hadis pun tak menjelaskan secara terperinci, tetapi kaedah umum dalam ilmu usul fiqh ada menyebut al-ibratu bi umubil lafzi la bi khusus sabab. Maka jawapannya pak mertua, mak mertua sama macam ayah dan ibu kita. Pasal ada yang berlaku, ada yang mengadu kat kita, Ustaz, saya tahu Ustaz, suami saya kalau dengan ayah dia dengan mak dia cepat Ustaz bertindak, tapi dengan ayah mak saya, maksudnya pak mertua, mak mertua suami saya, dia bawa tak tahu je Ustaz. Walhal mak ayah dia kalau dikomparekan lebih kaya berbanding mak ayah saya Ustaz. Saya sering mengadu.
Tapi walaupun kaya, mak ayah dia masih membantu. Patut dari segi logik, tak apalah, dibantu-bantulah. Itu ayah dia, mak dia. Saya pun tak pernah menegah, melarang. Tapi mak ayah saya dia bawa tak tahu je. Pandailah mak ayah kamu tak cari. Tengok dia guna. Saya kadang selalu terasa hati, Ustaz. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak bagi tahu, mak mertua, pak mertua sama kedudukannya macam mak dan ayah kita. Faham? Kalau mak kita bagi RM100, mak mertua pun bagi RM100. Kaya miskin kita jangan comparekan. Yang penting kebaikan kita, khidmat. Dan setiap anak ini jangan lupa ayat yang ke-24. Ayat yang selanjutnya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wahfid itu asalnya rendahkan sayap, maksudnya rendahkan diri, adab, bersopan kepada ibu ayah kita, sekalipun ibu ayah kita dah tak berapa nampak. Saya kalau saya langkah-langkah pun, abah saya bukan nampak, mata dah tak nampak ni, cuma dia jeling je kat saya, dia tak nampak. Lalu depan dia pun kita mesti membongkokkan diri, walaupun kalau kita lalu depan dia pun dalam keadaan gah, dia bukan nampak, betul, tapi kita mesti abah tumpang lalu bah. Subhanallah, kita mandikan dia, kita raikan dia, ya Allah. Sangat berbahagia anak ibu, anak-anak yang seumpama ini, ya Allahu Akbar. Lalu di akhirnya Allah sebut wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya jangan tidak kita selesai daripada solat fardu 5 waktu mak ayah kita masih hidup atau telah meninggal, atau masa kita lahir di dunia kita tak pernah tengok mak ayah kita, pasal mak ayah kita dah meninggal. Bila lepas solat je fardu 5 waktu, jangan lupa dalam surah Ibrahim juzuk yang ke-13 ayat 41, waqul, Allah perintah, waqul, katakan olehmu, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minin wa yawma yaqumul hisab. Ayat yang ni, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, katakan olehmu, wahai Allah, rahmatilah kedua-duanya, kasih sayangilah kedua-duanya seperti mana ia mengasihani, menyayangi semasa aku kecil dahulu. Surah Ibrahim tadi, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minin, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosaku, dosa ibu ayahku, dan juga orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, besok di hari akhirat ketika mana akan hisab amalan mereka. Ampunkan ya Allah dosaku, ibu ayah, dan seluruh mukmin mukminat. Jangan kita tidak untuk tidak mendoakan. Ayah kita dekatkah, kita duduk serumahkah dengan mak ayah atau jauh? Doakan, ampunkan dosaku ya Allah, ibu ayahku ya Allah, ahli keluargaku ya Allah, muslimin muslimat. Jangan lupa kan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan dalam hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini, bersumberkan daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa Nabi sebut? Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ni mereka tak akan masuk syurga. Nabi cerita bukan orang kafir, bukan cerita non-muslim. Non-muslim memang tak dapat masuk syurga, dan Nabi tak ada cerita orang kafir tak masuk syurga. Allah dah sebut awal-awal dalam Quran, kalau dia mati dalam keadaan tidak mengimani Allah dan Rasul, neraka. Nah, dalam hadis ni Nabi cerita orang Islam, bukan pasal murtad, bukan pasal orang kafir. 3 golongan manusia, mereka itu tidak akan memasuki syurga Allah. Siapa dia? Yang pertama Nabi sebut al-aqu liwalidai, orang yang derhaka kepada ibu ayah. Apa maksud derhaka? Tadi dah disebut, perkataannya kasar, kesat, pakaian mencercaan, sama ada berdepan dengan ibu ayah atau di belakang. Dia kata dekat isteri dia kah, dia kata kawan, kamu nak tahu dah ayah aku ni semakin tua, semakin nyanyuk, semakin menjadi-jadi, semakin tak karuan. Tapi yang heran tu tak mati-mati. Ya Allah, astagfirullahalazim.
susah betul aku nak melayan, ya Allah, wak makan bersepah-sepah. Pasal apa you cerita ke orang lain? Kamu telah mengaibkan diri kamu. Kalau kawan ni jenis orang baik, dia mesti nasihat, ya Allah Akbar, tak baik kamu kata, walaupun ayah kamu begitu, kamu tahu tak dulu masa kamu kecil, ya Allah. Tapi kalau kawan dia yang tak jahat, kawan dia yang tak baik, kawan dia yang jahat, memang teruk ayah kamu tu. Kalau macam tu teruk, kamu hantar je ke rumah orang tua tu kan, nyusah je hidup macam ni. Patut kita pun berumur juga, kita semakin meningkat umur ni, kita pun nak rehat-rehat, nak relax-relax, tapi ayah kamu menyusah, hantar je ke orang. Bermaksud ini sahabat yang tak baik. Kalau sahabat, astagfirullah, cukup, ya Allah, kamu kata mak ayah kamu sedar tak ni apa yang kamu faham? Pertama kata di Nabi, orang yang tak masuk syurga Allah, orang yang derhaka, tutur katanya di depan atau di belakang. Kemudian yang kedua, kelakuan perbuatan. Hari ini kalau kita pernah lah kasar perkataan, mak kita terasa hati dengan perkataan, dengan kalau perbuatan, cepat-cepat. Jangan tunggu nantilah hari raya Ustaz. Gitu. Hari raya lambat lagi. Kan? Kita bila bersalah dengan sesiapa pun cepat-cepat. Jangan tunggu hari raya. Ya, cepat, segera bertaubat dengan Allah, dengan orang yang berkenan memohon maaf. Kemudian yang kedua, dalam hadis tu, berapa minit lagi kita Syah? 3 minit, sempat. Yang kedua kata dia Nabi, yang tak masuk syurga ad-dayuth. Tahu dayuth? Si suami yang melihat, mendengar, mengetahui kejahatan istrinya tetapi mendiamkan diri. Nak cakap tak berani. Isteri aku ni cantik, cakap-cakap nanti, bang ceraikan saya bang. Oh naya, pasal cantik punya pasal tak berani nak cakap. Kati tengok, dia melihat, mendengar, mengetahui kejahatan si istrinya, menyelisih, menyanggahi hukum hakam perintah Allah, tapi tak berani nak menegur. Contoh, istrinya bertabaruk solek, lipstick, bulu mata dilentik, suami perhati tengok. Kemudian pakai pula pakaian yang sendat, ketat, jarang, tu yang Nabi sebut kasiyatun ariyat, pakai tapi macam telanjang. Suami perhati tengok, isinya sergah suami dia, wah bengkeng betul. Apa tengok kata dia, ada mata tengoklah yang awak tengok macam si Cindy perli air je. Awak yang terasa air tak ada perli air tengok. Setuju ke tak setuju? Aku tergagap. Setuju ke tak setuju? Ada tuan-tuan isteri yang macam ni. Kalau ada pun takkan nak mengaku tak? Tapi tak ada, saya rasa tak ada kot, insyaAllah. Mengaku nanya Ustaz, aib lah saya Ustaz kan? Air nak keluar, you setuju tak setuju, benar tak benar air nak keluar. Kita boleh tanya tu, lama ke sekejap yang keluar? Astagfirullah, bukan nak ditegur, bukan nak ditegah. Lama ke tak lama air punya pasal, jangan lama-lama teruklah air. Itu you tegur, boleh tanya lama ke tak lama. Patut yang jangan kita memarahi isteri kita, jangan kita yang nanti dulu yang ayah nak ke mana ni bersolek. Kalau ayah bersolek untuk abang, no problem, sangat dialu-alukan, ahlan wa sahlan gitu. Tapi kalau orang lain haram yang berdosa besar, jangan ya. Ni pakai ya Allah, kalau untuk abang no problem. Tapi kena tengok juga anak-anak tak ada, bolehlah macam ni, nanti anak-anak pun pelik. Mak sehat ke tak sehat ni bah, kena kan. Bermaksud allazi ya'lamul fahisyah, dayus ni dia tahu kejahatan si isteri kan. Okey, nanti yang ketiga 2 minggu akan datang kita huraikan.